Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua yang menyaksikan podcast Duduk Dulu Pak Cerita-cerita. Oke. Hari ini alhamdulillah episod yang ke-6. Wah, kan. Kita start dengan perkongsian daripada 3 orang cikgu sebelum ni. Kan. Jadi alhamdulillah kita sampai ke episod yang ke-6. Jadi pada hari ini seperti biasa kita pun ada tetamu istimewa ya untuk berkongsi dengan kita pada hari ini mengenai berbagai lah penceritaan dan sebagainya. Ya, InsyaAllah hari ini saya bersama dengan seorang ustaz di Tawau. Ini ustaz ni agak favorite juga daripada saya kan. Kalau dia macam di Tawau ni agak favorite juga lah. Di mana-mana tengok mesti ada ustaz ni kan. Tak salah kalau tak ada. Jadi macam alhamdulillah ustaz ni sudi menerima undangan daripada kami di podcast Duduk Dulu Pak. Okey. Jadi hari ini sebenarnya kita bersama dengan Ustaz Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Busy Ustaz ya? Dah juga lah. Dah juga ya. Ya. Ustaz. Okey Ustaz. Jadi terima kasih Ustaz diucapkan kerana Ya. sudi bersama dengan kami di sesi podcast Duduk Dulu Pak. Terima kasih juga atas jemputannya lah. Masya Allah. Okey Ustaz. So mungkin saya kenal Ustaz dalam setahun 2 tahun lah kan Ustaz. Kita Ya. jumpa di Rihai Ustaz kan? Di Rihai. Rihai. Okey. Jadi macam start daripada situlah kami start untuk macam saya nombor phone kan. Lepas tu kalau status memang saya selalu reply lah. Kan selalu kacau Ustaz lah kan. Jadi Ustaz mungkin sebagai permulaan lah Ustaz. Mungkin yang mana pernah dengar ceramah Ustaz mungkin kenal lah siapa Ustaz Ali kan. Tapi mungkin ada lagi yang tak pernah kenal, tak pernah dengar ceramah Ustaz kan, yang tak pernah kenal siapa Ustaz Ali sebenarnya kan. So mungkin Ustaz boleh cerita sikit lah macam Ustaz asal daripada mana kan. Mungkin sekolah mungkin boleh dikongsikan. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali saya ucap terima kasih lah atas jemputan ni kan. Semoga baru kali pertama datang di Rakam ni. Masya Allah. Jadi saya perkenalkan diri saya. Nama saya sebenarnya panjang. Kalau ikut IC itu Muhammad Al-Aliuddin Atal bin Isyamuddin. Masya Allah. Panjang sikit. Itu dalam IC Ustaz? Dia nama macam Arab. Bercakap macam Bugis. Masya Allah. Tapi bangsa Bajau. Oh ya. Itulah. 3 dimensi. 3 dimensi. Jadi saya ini sebenarnya lahir dan dibesarkan di Murtai Kecil lah. Oh, asal tahu Ustaz. Asal tahu. Daripada zaman BAL, kemudian bertukar kepada Golden Hope, sekarang ke Sime Dabi, kan? Oh, betul. Jadi memang saya kecil dan besar di situ. Saya belajar di SK Murtai Kecil. Kemudian dalam bidang agama ni saya mula daripada Kafa. Kafa dulu tahun 90-an dia pakai baju biasa di masjid. Belum ada lagi pakai uniform coklat tu. Oh ya. Lepas tu saya sambung lagi pengajian di San Merotai Besar, Sekolah Agama Negeri. Oh, ini dekat masjid tu Ustaz? Masjid tu. Oh, okey. Lepas tu di peringkat menengah bapak saya hantar masuk asrama. Jadi dihantar pergi ke Sempurna, masuk Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tawau. Dulu Tawau. Okey. Tapi di Sempurna. Oh ya. Jadi tahun 2000 sekolah tukar nama jadi Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Sakaran. Tun Sakaran. Tun Sakaran. Tun Sakaran tu dulu nama dia SMKA Tawau. Tawau ya? Sebab sepatutnya dia dibuat di Tawau, tapi dibawa ke Sempurna, akhirnya ditukarlah jadi Tun Sakaran. Jadi saya Itu tahun berapa Ustaz? Tahun 2000? Tahun 1999 hingga 2003. Oh. Saya sekali lah dengan Ustaz Rusli Acok Ustaz Rusli. Oh, itu betul. Itu saya punya senior Ini lah tu. Oh, senior. Senior. Okey. Jadi 2003 di situ baru saya sambung pengajian lah, seterusnya pergi ke Kolej Darul Hikmah Kajang. Kolej Darul Hikmah Kajang ni dia diasaskan oleh almarhum Datuk Dr. Siddiq Fazil. Dia ni bapa ataupun ayah kepada Menteri Pendidikan sekarang lah. Fadlina. Fadlina. Okey. Jadi di situ saya ambil diploma pengajian syariah. 2008 saya praktikal di Pusat Islam UPM. Di Pusat Islam UPM tu saya praktikal, diserap pula bekerja di situ. Lepas tu sambung kerja di Jakim. Oh ya. Jakim ni dia luas sikit lah. Jakim ni dia
hantar kami masuk ke PDRM sebagai pegawai agama. Lepas tu tukar pergi Hospital Tawar, lepas tu tukar pergi ke Jakim Sungai Dilat Datu, kemudian tukar profession jadi guru sebenarnya. Oh. Ending tu jadi guru. Sekarang je. yang guru lah. Guru Okey. di SK Andrasi. Oh. Jadi yang saya ceramah, yang saya jadi mutawif, yang saya jadi juru nikah ni pentauliahan daripada Jahin Ustaz. Maksudnya dia sebenarnya bukan kerja utama saya, saya tetap sebagai seorang guru lah. Okey. Begitulah sedikit sebanyak yang ringkas berkenaan saya. Betul Ustaz. Ustaz asalnya daripada kafal kan Ustaz? Ya. Kalau zaman-zaman dulu punya kafal Ustaz, mungkin boleh cerita sikit lah. So mungkin sekarang dah tahu lah macam mana keadaan kafal sekarang kan. Mungkin ada perbezaan ke yang Ustaz tengok? Kalau ikut kafah ni memang kalau saya tengok yang tahun 90-an lah dengan yang sekarang ni memang jauh beza lah. Dulu tahun 90-an kita bebas, kita bawa Quran saya. Opi kafal. Siapa yang mukaddam bawa mukaddam, siapa Quran bawa Quran. Lepas tu kita solat kita masuk di masjid tu solat dulu di masjid. Kalau kafan ni di masjid kan. Di masjid tu kita mengaji, masuk ke asar kita sembahyang, lepas tu sambung lagi. Masa tetap samalah dari jam 2 hingga 5. Cuma dulu kita ni tak strict sangat macam sekarang lah. Sekarang kan kena pakai uniform. Betul. Lepas tu dia kena ada ambil tes ujian apa semua ujian. kan. Dulu ada juga, tapi dulu kan dia lebih terbuka, lebih kepada membudayakan supaya orang datang mengaji siapa. Masa dulu pun mana ada tuition ni pun belum begitu diperkenalkan lagi lah. Jadi kalau ingat kalau budak-budak sama macam kita mengaji di rumah orang. Kapa dulu sama macam mengaji di rumah orang, santai je. Jadi baju biasa, yang bestnya itu baju biasa. Jadi kalau musim banjir, mandi sungai lah. So, masjid kami itu sebelah sungai. Jadi kalau sudah banjir, tinggal semua Quran tu mandi di sungai dulu. Mandi sungai lah. Itulah itu sedikit sebanyak yang saya ingat lah berkenaan dengan kafah masa kecil dulu lah. So untuk bidang agama ni Ustaz, macam ini memang minat Ustaz kah ataupun macam contoh mak bapak macam kau kena jadi Ustaz? Ya. Macam mana Ustaz? Saya sebenarnya dalam agama ni memang datang daripada kemauan bapak saya sendirilah. Bapak saya ini memang dia mau anak dia. Kami ada 7 adik-beradik. Dia mau paling kurang ada seorang jadi ustaz lah. Dan alhamdulillah saya lah jadi ustaz. Ustaz lah yang terpilih. Dengan kakak saya seorang ustazah. Sekarang mengajar di SK Tanjung Batu. Jadi sebenarnya dari kecil tu memang saya tiada tanda-tanda jadi ustaz pun. Sebab masa saya di kafah tu saya main saja. Saya ingat lagi di kafah tu saya dah habis Quran. Saya mukaddam. Jadi ini kita pendek cerita lah kan. Betul. Bila saya masuk sekolah menengah agama Tunsakaran tu, saya tak pandai mengaji sebenarnya. Tapi dulu kan senang boleh masuk. Jadi saya masuklah. Cuma kemahiran saya itu saya boleh baca Jawi sebab saya belajar di SAN dulu. Boleh menulis Jawi, lajulah menulis Jawi tu. Jadi itu yang saya boleh masuk Tunsakaran. Cuma itu pun masa masuk Tunsakaran tu saya nakal-nakal sikit lah. Cuma ini saya punya turning point dalam agama ni lah. Masa tingkatan 4, saya ada satu orang ustaz. Ini semua budak-budak Tunsakaran ni kenal ni. Nama dia Ustaz Syahid. Nama pun Syahid. Ustaz Syahid ni dia memang strict dan dia ni memang digeruni lah. Sebab dulu guru ni kita takut guru tu macam kita takut mak bapak kita. Kita memang hormat betul guru ni. Jadi Ustaz Syahid ni dia jenis strict. Kalau dia rasa dia mau pukul, dia pukul dia. Dulu saya ingat ni masa tingkatan 4 saya tak pandai mengaji. Pandai lah tapi kita kan nakal. Jadi malas buka-buka buku, buka-buka Quran. Jadi saya duduk depan. Dia ni yang bagus Ustaz Syahid ni dia akan ajar waktu setiap minggu tu dia akan ajar sekali je bab tajwid. Jadi oleh sebab saya di depan. Memang depan dia. Bila saya tak boleh baca, dia pukul terus saya punya songkok ni. Songkok kita dulu tinggi begini. Bila dia pukul turun terus pergi kening. Kemet terus ya. Terus. Masalahnya minggu-minggu kena. Jadi saya pun lama-lama saya jadi malu lah. Kan minggu mau kena pukul kan. Cuma yang bagusnya Ustaz Syahid ni, dia akan bagi setiap minggu satu hukum tajwid. Setiap minggu satu hukum tajwid. Jadi saya ini sebab selalu kena pukul, saya pun belajar. Saya belajar betul-betul tu.
Sampai saya boleh hafal tu hukum tajwidnya dia bagi. Jadi dari situ saya mula minat belajar agama. Mula daripada bila saya minat baca Quran tu, saya minat pada belajar agama. Ini cerita ni saya selalu cerita dengan murid-murid saya di sekolah lah. Sebab saya mau bagi semangat pada diorang kan. Betul. Jadi alhamdulillah Ustaz Syahid tu masih ada sampai sekarang. Di segi Ada dia di balik Kedah lah. Cuma Oh. saya ada follow dia di Facebook juga lah. Walaupun dia ingat saya kan. So, yalah banyak murid dia pukul kan. Betul. Tapi saya ingat gara-gara dia lah tu saya jadi turning point hidup saya tu jadi minat pada agama. Di situlah mula saya minat agama. So subjek-subjek dulu Ustaz untuk aliran agama. Dulu orang ingat belajar agama masuk sekolah agama ni agama saja. Sebab dulu orang keliru antara sekolah agama dengan pondok. Ya. Sekarang ni baru kita tahu beza sekolah agama dengan pondok. Sekolah agama ni dia sekolah akademik macam sekolah biasa. Cuma dia tambah subjek agama. Tambahan subjek. Tambahan subjek agama. Dia tambah bahasa Arab, dia tambah syariah Islamiyah, dia tambah Quran Sunnah. 3 subjek ni dia tambah. Jadi bila kita belajar di sekolah agama ni, kelebihan 3 subjek ni tadi yang membolehkan kita kalau kita mau kerja di Jabatan Agama Ahlul Islam Jahins ataupun di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ini yang dia perlu. Dia akan tengok bahasa Arab. Jadi saya dapat JAKIM dulu tu sebab dalam SPM saya ada bahasa Arab. Sebab saya masuk JAKIM dulu, saya guna PMR. Sebab grade 11. Okey. Kalau saya ingat lagi 2009 tu Pembantu Rendah Hal Ehwal Islam grade S11. Pakai PMR. Masa tu saya sudah habis diploma tu. Tapi sebab masa tu kita mau kerja kerajaan kan. Iyalah. Kita ambil grade Masuk dulu lah. ambil tu janji kita masuk tu. Betul. Jadi dalam PMR saya tu ada pendidikan Islam. Itu yang saya dapat masuk tu. Jadi direzekikan bila saya masuk di JAKIM tu. JAKIM ni dia ada dua tempat untuk kita bekerja lah. Satu dalam JAKIM. Okey. Satu lagi di luar JAKIM. Di luar JAKIM ni dipanggil Keder JAKIM. Keder JAKIM. Jadi Keder JAKIM ni dia akan hantar ke mana-mana kementerian. Yang paling ramai PDRM. Lepas tu penjara, hospital, maritim. Sebab dulu dia konsepnya ni zaman Pak La dulu. Dia mau PDRM PDRM ni dia mau macam askar tu, ada kagat Kor Angkatan Agama Tentera. Ya betul. Tapi masa tu PDRM belum ada. Jadi 2008-2009 tu baru JAKIM hantar ustaz-ustaz ni. Itu first Baru dihantar ustaz-ustaz ni pergi ke PDRM lah. Masuk di unit bahagian agama dan kaunseling. Unit tu memang ada lah. Unit tu masa kami masuk baru dia ditubuhkan. Maksudnya itu pemimpin PDRM yang dulu lah. Dan juga Perdana Menteri yang lepas yang mau supaya ada nilai-nilai agama lah dalam kementerian-kementerian diorang ni. Jadi kami masa tu masuk PDRM, paling ramai masuk tu ke PDRM. Jadi saya sebenarnya, saya berterima kasih juga kepada PDRM lah. Sebab saya 8 tahun saya berkhidmat di PDRM sebagai pegawai agama PDRM lah. Dan banyak cara saya berfikir sekarang dibentuk oleh PDRM. Itu yang saya bagus, itu yang saya berterima kasih sangat tu di PDRM. Saya masuk 2009, saya keluar 2015. Lama je lah. Itu di mana Ustaz? Di IDP Tawau. IDP Tawau. Jadi di PDRM ni saya naik pangkat 3 kali. Saya grade Kemat. Okey. Bila saya masuk 2009 tu, kerajaan jumutkan grade 11 tu. Dia jumut grade 11 tu siapa yang ada bahasa Arab. Itu penting bahasa Arab tu. Advantage lah Ustaz. Memang saya dah ambil SPM bahasa Arab. Automatik naik grade 17. Saya naik grade 17. Dalam 6 tahun saya grade 17. 2015 tu baru saya layak naik grade 29 sebab ada diploma. Padahal diploma dari 2008 lagi. Lama dah. Baru dipakai. Baru dipakai. Tapi tak apalah kan. Yalah betul. Dan dalam PDRM ini juga kami dibagi pengalaman paling berharga lah dalam sepanjang saya bekerja dalam kerja saya ni sebagai penjawat awam. Kami terlibat dalam pengurusan jenazah Obdaulat. 2013 Obdaulat tu kan. Yang pembunuhan pegawai polis di Sempurna. Ya. Dan dia Datu tu. Alhamdulillah kami terlibatlah dengan dia punya pengurusan jenazah tu. Dan syukur juga hasil daripada kami punya khidmat tu diiktiraf oleh kerajaan. Kami dapat pingat. Diberi pingat.
ingat kedaulatan negara. Itu yang saya memang amat berterima kasih kepada PDRM lah sebab bagi peluang pada saya untuk menjalani pengalaman tu lah dalam perkhidmatan. Itu kira macam kejayaan paling tinggi lah. Kira-kira during tinggi lah. 8 tahun tu lah. Adalah. So macam fungsi di situ Ustaz, macam satu fungsi Ustaz, satu lagi macam adakah syarat macam tambahan kah? Okey, sebab biarlah di PDRM kan atau kena sama berkawat ke apa dah ada. Oh, dah. Sebab Dah dia lah. gini, sebab kami dilantik oleh JAKIM. Okey. So Jadi- still jawatan ada JAKIM Ada lah. JAKIM, tapi okey. dia hantar kan dia hantar keluar jadi kader kan. Ha. Jadi kami masuk pergi jabatan PDRM itu sebagai kader. Kami pegawai awam. Dalam PDRM ni dia bukan semua polis. Dia ada pegawai awam, dia panggil KTA, kaki tangan awam. KTA ni termasuk kerani. Termasuk kami lah unit bahagian agama dan kaunseling. Dalam Urusan, unit ya. dalam unit kami itu ada agama, ustaz-ustaz lah dan ada pegawai psikologi daripada KDN. Bergabung lah di situ. Jadi dalam tu kami urus hal-ehwal agama bagi polis lah. Baca doa, urus jenazah, bagi bengkel latihan kepada pegawai polis berkaitan keagamaan. Jadi di situ kita banyak timba pengalaman lah. Dulu masa awal-awal saya ni 2008 di Pusat Islam UPM tu memang kita urus jenazah, kita azan apa semua tu. Cuma bila pergi PDRM tu dia jadi kerap urus jenazah. Jadi kita ni masa awal-awal kan kita takut juga. Yalah, okey. Sampai satu tahap belum jenazah tu meninggal kita lari tu. Oh yalah betul. Maksudnya beritahu betapa takutnya kita dulu tu kan. Seram kan. Tapi bila kita makin matang, lama-lama kita pun belajar. Oh ni tanggungjawab kita kan. Jadi kita urus jenazah, dalam masa yang sama kita ajar anggota pegawai polis macam mana urus jenazah, macam mana azan, kita ajar, macam mana jadi imam. Kita ajar, ada bengkelnya. Jadi 8 tahun memang itulah kita buat. Lama saya Ya. 8 tahun tu. Jadi dalam PDRM tu yang saya banyak timba pengalaman secara praktikal. Maksudnya dulu kita belajar, yalah kalau kita di kuliah kan, Yalah, teori kan. orang tanya, "Ustaz macam mana gini?" "Ni batal gini ni." Sekali pergi PDRM, dia tanya terus. Contoh macam ada satu bekas pegawai JSJ tu kan. Dia tanya, "Ustaz, saya ni bila saya menyamar saya kena jadi gila," dia kata. "Jadi saya tak sembahyang, macam mana Ustaz?" Jadi jem kepala. Kan? Mati. Jadi soalan-soalan begini yang buat kita, makin lama kita jadi rajin untuk belajar agama. Mengkaji lagi. Untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan kan. Di situ yang kita jadi minat, lama-lama jadi minat betul jadi ustaz. Di situlah maksudnya proses kita jadi ustaz ni enggak sekejap. Dia panjang sikit. Lama-lama bila makin bagus, lama-lama yang tak bagus tu hilang lah. Jadi gitu. Slowly lah. Kita pun bukannya keluar jadi alim, kita pun nakal kan. Cuma nakal tu kita buang pelan-pelan. Iyalah. Itu sedikit sebanyak lah. Betul. So lepas daripada JAKIM Ustaz, pergi? Lepas saya dari PDRM 8 tahun tu saya pergi hospital setahun. Oh, hospital. Sempat hospital juga. Hospital setahun sekejap di hospital. Di hospital ni saya minta sebab saya macam boring 8 tahun kan. Tahun lama. Lama 8 tahun. Saya minta hospital sebelah ya. Sebelah ya. Cuma boring lah. Cuma itulah sepanjang 8 tahun saya di PDRM tu. Ini yang hasil saya punya usaha juga lah. Saya tubuhkan kafa Di dalam dalam IPD. PDRM tu, masjid tu, kafa tu hasil usaha saya dan juga ketua polis pada ketika itu, Tuan Awang besar, sekarang Datuk lah. Dan juga Ustaz Amin Nasir, masa tu dia penyelia kafa. Jadi kita minta tolong dia buka dan dia buka lah kafa tu, mudahkan urusan kita lah. Dan dulu surau tu hasil tangan saya dia jadi masjid. Masa tu dia masuk tukar tangan dah. Maksudnya masa tu Dato' Awang besar keluar naik pangkat, masuk Dato' Fadil Marsus, Dato' Blade yang dipanggil. Bila dia masuk sudah jadi masjid. Dato' Blade arah pula buat jambatan. Pergi sebelah tu. Jadi jambatan tu itu hasil idea Tuan Dato' Blade tu. Jambatan daripada Masjid IPD ke hospital. Dan itu percuma. Ada seorang hamba Allah lah. Dia infak lah. Dia infak. Saya kata, masa tu Dato' Blade kata, dia kata, "Ustaz, kenapa saya tak dapat laporan jambatan ni? Siapa buat, macam mana urusan?" Jadi saya pun jumpa lah kontraktor tu, kawan-kawan semua kan, jemaah masjid juga. Dia kata, "Tak Ustaz, ini daripada saya, lillahi ta'ala." Dia kata, boleh buat. Jadi jambatan yang ada hari itu hasil daripada infak
orang tu tadi lah. Dan sekarang dia sakit. Saya selalu doakan dia, mudah-mudahan dia sembuh lah. Kan? Sebab setiap kali orang lalu jambatan tu memang dia dapat pahala. Jadi bila saya sudah selesai di DRM saya pergi hospital. Hospital ni pula yang bagusnya, fasa kehidupan manusia tu kita jumpa dalam hospital. Semua ditengok di situ. Semua kita jumpa. Pagi azan Buddha. Bayi baru lahir tu kita azan, unit al-awal Islam yang azan kan. Ini kalau bapaknya tak boleh azan, kita lah tukang azan. Lepas tu nanti tengah hari kita ajar pula pesakit yang sakit tu sembahyang. Lepas tu nanti ada masa sikit kita urus jenazah. Jadi daripada lahir sampai sakit sampai mati kita urus. Jadi itu antara pengalaman saya juga lah di hospital setahun. Walaupun tak lama kan, tapi benda-benda begitu buat kita berfikir panjang juga lah. Kehidupan kita ni rupanya sekejap je. Jadi circle-nya tu saya jumpa di hospital. Jabatan yang ada circle kehidupan manusia ni hospital ya. Di situlah. Kemudian baru saya balik ke JAKIM. Saya diantar ke Institut Latihan Islam Malaysia, kampus Lat Datu di Silabukan. Di situ saya jadi penyelaras program lah. So, Ilim JAKIM ni kerjanya buat program. Ilim JAKIM ni dia ada, tak silap saya ada 5 di Malaysia ni, 2 di Sabah. Satu di Lat Datu, satu di Kundasang. Jadi kalau mau kursus-kursus kan, boleh apply di Kundasang yang cantik sikit lah, belakang Gunung Kinabalu kan. Okey. Jadi satu masalah saya masa di Lat Datu tu, saya ulang alik. Tak tinggal sana. Tak tinggal sana. Jadi jauh. Lama-lama saya rasa macam boring juga. Sana berapa tahun Ustaz? Sana 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Okey. Dalam masa 6 bulan tu saya apply cikgu. Sebab masa saya balik di taman saya di Rangkusan Saujana tu, cikgu-cikgu tu kesian tengok saya ulang-alik. Dia kata, "Ustaz, kau ada degree kan? Kau isi interim," dia kata. "Sekarang ni pendidikan Islam kritikal," dia kata. Saya pun isilah. Isi dapat interim 3 tahun. Dihantar pergi Berumas, SK Berumas. Berumas. Itu 2019. Start 2019 tu saya jadi cikgu lah. Baru je setahun lepas saya pindah di Antrasi. Baru pindah Antrasi. Jadi guru ni baru 7 tahun lah. 7 tahun. Baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Jadi saya ni alhamdulillah sudah berdepan dengan anggota keselamatan. Ya. Anggota keselamatan ni budaya dia tak sama macam orang biasa. Okey. Kalau strict kan dia orang ni tegas. Kalau dia mau marah aja. Lepas tu pergi berpindah pula pergi jabatan sekarang yang jaga budak-budak ni kan. Ya. Budak-budak ni lain pula. Jadi bila saya sudah lalui fasa-fasa yang begini, itu yang saya jadi tak puas tu. Saya mau juga tu daripada 2009 saya bertugas di Tawau tu, situ saya mula sudah bagi-bagi kuliah sampai ke hari ini. Dan alhamdulillah 2012 saya ditauliakan guru takmir lah oleh Jahins, boleh mengajar di masjid-masjid. Sebenarnya bukan lagi yang biasa-biasa lah. Ditaulia oleh Jahins sebagai guru takmir. Jadi yang Jurnika tu baru siap tu. Jurnika tu 2021 kalau saya tak silap. Okey. Jurnika untuk zon Balung dan Ranggu. Ditauliahkan juga daripada Jahins. Kemudian 2 tahun lepas tu, maknanya 2 tahun lepas lah, dapat pula wali hakim. Wali hakim untuk Tawau lah. Jadi sebenarnya saya punya pengalaman dakwah ni lebih kepada sektor kerjaya saya lah. Itu sajalah. Maksudnya lebih kepada pengurusan al-ehwal Islam. So memang di situ saya punya skop tugas lah. Jadi yang kita jumpa tu, itu saya sudah jadi jurnika tu. Jadi cerita pasal nikah sikit lah kan. Boleh Nikah ni kalau saya ceramah di masjid, ramai mau, ramai suka. Oh ya. Ramai. Ramai peminat. Ramai minat. Tapi kita lelaki, minat-minat takut juga. Kan. Jadi dia pasal nikah ni, masa saya awal-awal nikahkan orang-orang yang mau nikah ni kan, saya perasan dia orang ni bila mau majlis gugup. Dia gugup. Bila dia gugup ni dia jadi geletar. Betul. Kalau suruh sign tu, dia punya sign tu jadi vibrate. Jadi saya perasan tak boleh gini. Saya kesian lah. Jadi diborang dia orang tu bila saya dapat. Sebab jurnika ni sebulan awal dia daripada permohonan. Kalau permohonan tu antara awal, staf Jahins tu akan serah awal kepada jurnika makluman lah.
Jadi mana-mana borang yang saya terima, dulu borang tu kosong. Maksudnya nanti masa hari nikah tu pengantin kena isi. Isi sendirilah. Tapi bila beberapa pengalaman saya tengok pengantin ni gugup, saya isikan dulu. Saya isikan nama pengantin apa semua. Siap settle dah. Settle. Dia tinggal sign saja. Oh. Itulah. Lepas tu saya gambar ni. Saya akan bagi cara jawab akad. Praktis jawab begini ya. Siapa yang nikah di Zon Balong lah. Ya, betul. Saya akan bagi tahu. Okey. Nikah nanti jawab begini, saya tulis. Aku terima nikah ini dengan mas kawinnya 100 ringgit tunai. So praktis yang itulah. Praktis. Lepas tu saya gambar lepas taklik tu. Ni kau baca, so besok kau kena baca. Jadi benda tu membantu jugalah pada yang pasangan-pasangan ni kan. Betul, Ustaz. Walaupun begitu, ada juga yang yalah orang kita kan. Kadang-kadang sudah tolong itu apa tak baca juga. Besok baru dia blur, baru biru muka kan. Jadi bila yang saya tengok macam blur-blur ni saya akan cerita dulu lah bagi dia warm up dulu. Kita bagi dia cuba dengar dulu macam mana lafaz. Kalau dia boleh bagi dengan suara yang yakin, jelas baru kita akad. Begitulah. Cuma kadang-kadang yalah ada juga yang lucu-lucu pun ada juga. Kadang kalau terlampau gugup tu tangan saya pula ditekannya. Patutnya saya tekan tangan dia. Ni sebab dia gugup, tangan saya pula ditekan. Aduh, kadang-kadang begitulah kan. Jadi lama-lama bila saya tengok, rupanya orang kita ni dia gugup sebab satu faktor je. Sebab dia risau cakap orang. Kadang kan kalau nikah ni ada orang bilang kena satu nafas. Kalau sudah 2 kali akad maksudnya tak hebat. Jadi benda-benda begini yang menakutkan orang yang mau nikah ni. Persepsi. Jadi dia mau tahan nafas dulu. Dia mau tarik nafas dulu. Dia mau pastikan supaya 1 kali akad tak jadi 2. Jadi benda-benda begini dia bagi saya mengganggu lah. Ya. Paling bagus begitulah sebenarnya. Kalau boleh 1 nafas, sekali nafas. Sebab tu saya sebelum saya akad nikah, saya dengar dulu. Kalau saya kata okey, kau yakin boleh, baru kita akad. Jadi saya seboleh-bolehnya saya mau yang nikah dengan saya itu sekali nafas ya. Supaya orang di sekeliling dia tu tak cakap banyak. Betul. Kadang-kadang mulut orang ni yang buat orang jadi takut. Padahal sah siap pun berapa kali nafas sah juga. Ya, yang penting saksi dengar. Itu saja. Lepas tu kalau bab nikah ni yang paling saya banyak terima soalan ni poligami ya. Poligami. Mesti tahu siapa yang tanya kan? Betul. Mesti lelaki ni lah. Jadi dia 2. Kalau bab poligami ni lelaki yang tanya. Tapi kalau bab masalah rumah tangga bini orang. Macam saya banyaklah kadang-kadang orang WhatsApp sampai saya tak tanya sudah. Dulu saya tanya ni siapa, dapat dari mana nombor. Sekarang saya tak tanya sudah. Kalau dia ada tanya apa agama saya jawab terus. Begitulah maksudnya mau bagi tahu sekarang kita ni bab-bab masalah rumah tangga ni banyak. Lagi-lagi zaman-zaman kita pakai telefon ni kan. Masalah rumah tangga ni kalau kita mau perhati betul-betul lah dia sebenarnya masalah-masalah yang besar sebenarnya. Perceraian, punca semua kebanyakan dari telefon kan. Curang kan dari telefon semua. Jadi kita sekarang ni berhadapan dengan masalah itu. Yalah dulu tahun 90-an. Kalau kita mau tengok cewek, ini zaman-zaman kami budak-budak. Cewek tu kita akan tengok bila dia pergi kedai. Pergi kedai ya, Ustaz? Kadang-kadang pukul 4.30. Okey. Jadi kita tunggu setiap Sabtu dia mesti pergi kedai jam 4.30. Kita pun tunggulah supaya boleh tengok. Sekali tengok gitu, okey lah terubat terindu. Zaman budak-budak tu lah. Mana yang susahnya mau jumpa dulu tu. Tapi sekarang buka siap TikTok, mana yang tak berjoget. Boleh bagi DM lagi, ini nombor saya WhatsApp. Jadi benda-benda begini yang lelaki lah terutama. Kita kena jaga betul lah. Kena elak lah benda-benda gitu. Walaupun dia punya tarikan tu buat. Saya pun alhamdulillah lah nasib baik ustaz. Dia terfikir juga kalau saya ada ustaz tadi ni terjerumus juga ni. So, tarikannya tu kuat. Jadi masalah-masalah rumah tangga yang begini ni saya nasihatlah kepada diri saya juga dengan kepada kita lah kaum lelaki kan. Kita kena ingat kita ada isteri yang kita ambil dia dengan nilai kadang-kadang ada yang mas kawinnya 100, ada yang 300, ada yang lebih.
dan hantarannya yang lebih daripada 10.000. Maksudnya kita mau beritahu betapa besar pengorbanan kita mau ambil isteri kita jadi isteri tu. Jadi kita kena ingat balik pengorbanan. Jangan gara-gara bisikan syaitan rosak rumah tangga. Sekarang ni kalau kita tengok isu rumah tangga ni berpunca daripada telefon tu. Dan kegagalan kita lah lelaki mengawal. Dia jangan kira ustaz tak ustaz ni. Benda nafsu ni dia tak kira ustaz tak ustaz. Sebab tu dalam Islam Allah sebut wala taqrabuz zina. Jangan dekat. Bukan wala taf'al, jangan buat. Jangan buat lain. Maknanya kalau jangan buat dekat-dekat boleh. Iyalah. Tapi wala taqrabu, jangan dekat langsung. Dekat pun tak boleh. Dekat pun tak boleh. Maksudnya apa-apa perkara yang boleh buat kita dekat pada zina elak. Kalau kita tengok perempuan cantik, kalau boleh nak. Macam saya pun lepas orang WhatsApp saya, taklah saya tengok ni siapa ya. Sebab kita takut dia tengok, cantik pula dia ni. Sudah je pula. Jadi kita jawab saja apa-apa persoalan dan kita minta paling jauh, paling penting tu kita minta dijauhkan daripada fitnah lah. Oh, benda-benda begini ni kalau dia sudah datang, fitnah-fitnah ni kita tak buat, bila jadi fitnah tu yang kita geram tu. Kalau kita buat tadi lain cerita. Iyalah. Ni kita tak buat jadi fitnah, ni bikin geram kita. Akhirnya lama-lama kita buatlah. Itu yang kita tak mau. Jadi sebagai seorang suami, bapa, kita kena tolak jauh sudah benda-benda yang tak bermanfaat. Kecuali, ada kecuali. Sebab lelaki ni kita punya kemahuan tu berbeza. Sebab tu kalau kita tengok surah Nisa kan, Allah sebut fankihu ma taba lakum minan nisa. Kamu kawinlah dengan mana-mana perempuan, masna wa sulatha wa ruba. 2, 3 atau 4 Allah ilah. Kawinlah dengan mana-mana perempuan ni 2, 3 atau 4. Sebab kita ni lain. Ada yang satu orang cukup. Ada yang tak boleh, ada yang mau 2. Tak salah, yang penting dia ikut syarat. Jadi kalau boleh kahwin 2, kahwin 2. Boleh kahwin 3, kahwin 3. Boleh kahwin 4, kahwin 4. 5 tak boleh lah. Tapi ujung ayat tu Allah bilang apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau kau tak takut berlaku adil, satu sudahlah. Jadi mau bagi tahu, kita ni kalau kita rasa satu cukup, tutuplah benda lain. Jangan buka. Jangan buka pintu kita untuk masuk ke tempat yang begitulah. Kecuali ini eksklusif untuk dulu kan. Kecuali ini saya bagi tips. Kalau kita mau berpoligami, kan? Ambil burang dijahit, isi, nanti pergi mahkamah, hakim akan tentukan ni boleh ke atau tidak. Orang ingat sekarang kalau poligami ni orang ingat nafkah mesti 2.000. Begitu kan? Jadi sebenarnya dia tidak begitu. Yang saya tengoklah, kalau saya salah nanti betulkan semualah. Rata-rata dalam arahan yang saya baca untuk poligami ini biasanya arahan nafkah tu di antara 300 ke 500. Jadi mana-mana lelaki yang boleh bagi nafkah di antara range 300 ke 500 tu tadi, poligami kan? Qualified lah. Boleh poligami saja. Daripada kita berskandal kan, yang terang-terang memang salah di sisi Islam, poligami ya. Saya kata kawin 2, enggak, yang berkemampuan. Yang tak mampu balik kepada yang asal tadi, fawahidah, kawin satu sudahlah. Ya. Sebab orang kita tak tahu benda ni. Bila saya tengok banyak kes yang tanya saya kan, orang tak tahu. Itu yang ramai pergi kawin kampung. Tabuk-tabuk. Kalau kita kawin kampung, apa dia punya implikasi? Satu, perkahwinan tak ada sijil. Jadi perkahwinan itu tidak boleh disahkan walaupun dalam hukum syarak sah. Tapi dokumentasi mana ada. Jadi apa dia punya implikasi? Anak tak boleh sekolah. Anak jadi mangsa. Orang kita ini yang sudah terlepas lah, maksudnya yang sudah terkawin kampung. Bila dia kawin kampung, bila dia akan urus anak kebiasaannya, bila dia akan urus sijil nikah. Bila anaknya sudah umur 7 tahun mau masuk sekolah. Okay. Baru dia mau, Ustaz boleh tolong tak? Ustaz dengan siapa mau urus? 7 tahun baru urus. Jadi jangka masa yang panjang ini menyebabkan proses mau dapat sijil nikah jadi panjang. So, Jains kena panggil balik, kena cek balik sah ke tidak.
Lepas tu kena pergi mahkamah syariah lagi balik. Ini Dengan 7 tahun lepas punya. 7 tahun lepas dan banyak begitu. Banyak begitu. Jadi solusi, sebab tu bila saya jumpa untuk mengelakkan kes ni jadi, saya beritahu siap dengan kawan-kawan kan, kalau mampu kahwin 2. Tak payah kahwin kampung begini. Itu belum cerita lagi kalau dia meninggal. Contoh seorang suami yang kahwin 2, satu isteri sah dan declare. Satu kahwin kampung tak declare. Ditakdirkan Allah suami itu meninggal. Bila dia meninggal, oleh sebab yang pertama tu declare, semua harta akan pergi sama yang di declare. Yang tak declare macam mana? Satu salah. Yang tak declare tadi macam mana? Siapa mau jangan? Dosa kepada yang mau mati tadi lah, yang sudah mati. Kenapa kau tidak atur? Memang siap-siap, kau tahu mau kahwin saja. Jadi implikasi ni orang kita nak ambil kisah sangat. Jadi terkaitkah dengan dia bila dikubur nanti? Terkait. Sebab ini hasil-hasil kerja tangannya. Jadi kalau orang tanya saya beritahu kahwin saya kalau mampu. Nanti bini bising. Memanglah bini bising. Tapi kalau ini saya tanya yang sudah kahwin lah, bukan saya lah. Kalau saya tanya bini tak bising, sekejap Syekh Ustaz. Kan? Jadi isteri ni dia tahu kalau suaminya memang tak boleh satu orang, isteri akan atur dia sebenarnya. Yang penting buat dengan cara yang betul. Yang isteri marah ni senyap-senyap. 3-4 tahun baru tahu rupanya sudah kahwin. Itu yang isteri marah tu. Tapi kalau awal-awal kita beritahu dengan cara yang betul, memang isteri akan berat hati dah, tapi lama-lama dia akan terima juga sebenarnya. Sebab hukum syaraknya memang begitu. Jadi benda-benda begini yang saya rasa saya perlu cakap juga malam ni kan. Ya betul. Isu-isu perkahwinan ni orang ambil benda tu Mudah. Contoh macam nikah kampung kan. Nikah kampung ni dibayar jur nikah kampung tu tadi sampai 3,000. Ini yang certified ke bukan? Yang tak certified. Sesuai kampung lah. Kampung salah. Kampung stylenya. Cari mana-mana ustaz boleh nikah bayar 3,000. Padahal kalau kita pergi daftar di JAIS dan sah kita punya permohonan apa bagi jur nikah 100 je. Jadi apa kita mau buang 3,000 semata-mata yang kita boleh bayar secara sah ni 100? Siapa ada dokumentasi? Ada dokumentasi. Sah lagi. Jadi orang-orang kita sekarang ni ya dia memang ada banyak asbab lah kan. Cuma ini saya cerita secara puratanya. Penyelesaian untuk kes-kes begini ni satu je. Beranikan diri mohon poligami, kahwin. Selesai masalah. Dan kalau tak mampu sebab takut, berhenti kahwin satu, sudahlah. Dia begitu. Sadar diri lah. Sadar diri. Sebab penyelesaian kedua bila kita tidak mampu ataupun kemahuan kita tu tak boleh dengan satu isteri, salah satu cara dalam Islam dia suruh apa? Berpuasa. Puasalah. Kan? Ni kadang-kadang kerja pun tak ada. Bini pertama tanggung. Mau kahwin 2 tu yang bini ngamuk. Tapi kalau sebagai seorang suami dia beri nafkah cukup dan bila dia kahwin 2, nafkah pertama tu dengan bini pertama tadi tetap begitu juga, saya rasa tak jadi masalah. Tak mengganggu. Ini yang saya tengok secara di lapangan lah. Kan seorang kadang-kadang tanya kita. Ada juga beberapa kes yang saya selesaikan secara luaran lah. Maksudnya bila datang jumpa kita mesti tahu masalah. Mesti mau tahu kan apa masalah. Jadi bila kita sudah dapat masalah, kita akan cuba bagi nasihat. Bila dia faham masalahnya dan penyelesaiannya, dia urus sendirilah. Nanti di JAIS begini, nanti di mahkamah begini. Seorang kita ni dia sebenarnya zero knowledge berkenaan dengan hal-hal pengurusan perkahwinan ni. Ya. Bahkan ada yang orang kita ni tak tahu pun talak tu ada 3. Jadi setiap kali bergaduh cerai. Setiap kali bergaduh bercerai. Sampai 3 kali lebih. Sebab tak tahu talak. Maksudnya orang kita ni dia tidak mengetahui. Sebab akses kita ni satu, kita boleh cerita di masjid. Kebanyakan orang-orang begini tak ke masjid. Dan ada juga dicerita di media sosial. Tapi orang-orang begini mana tengok media sosial. Jadi bila saya tengok benda-benda begini saya rasa penyelesaiannya sekarang ni mana-mana yang di-refer kepada saya, kadang-kadang kawan juga ni, tolong dulu Ustaz. Ustaz, tolong Ustaz. Saya akan tolong. Sebab saya mau tengok di mana dia punya salah. Kalau contoh memang dia punya pernikahan pun tak sah. Sebab isu-isu wali ni pun sekarang masalah besar juga. Sebab dia rukun nikah ni dia ada 5. Pengantin lelaki,
pengantin perempuan, wali, ijab kabul dan 2 orang saksi. Ini kadang-kadang wali ni yang orang lupa. Dia pergi kahwin pakai je ustaz-ustaz ni jadi wali, tak boleh gitu. Akhirnya perkahwinan tu tak sah. Jadi bila dia mau pergi ke Jain untuk membuat pendaftaran lah, memang tak akan sah juga. Sebab nikah kampungnya tadi tak sah. Jadi benda-benda begini yang kita kena bagi faham kepada orang. Itulah, itu tugas saya lah kalau dari segi luaran kan. Itu tugas saya. Saya lebih suka lepak dengan orang. Saya ni tempat meluah orang, masalah orang kan. Jadi saya ni tukang mendengar. Jadi secara tidak langsung saya ni konselor daftar lah. So masa di PDRM dulu dia ada 2 kan. Pegawai konseling tu dipanggil pegawai konseling yang ada tauliah lah. Untuk kami yang ustaz-ustaz ni kami dipanggil ni je. Kalau saya ada lupa saya. Runding cara. Perunding cara. Maksudnya bila orang datang, kami tak boleh ikhtiar kami ni pakar konseling. Sebab tak ada sijil. Jadi kami sebagai perunding cara saja. Jadi selesai masalah-masalah begini nak. Yang paling best tu bila kita dapat selesaikan masalah tu kan, kita rasa bahagia lah. Saya sendiri rasa macam alhamdulillah selamat satu perkahwinan. Itu antara kalau kita cerita bapak kahwin ni lah. Itu kira macam satu usaha besar juga tu kan Ustaz? Besar. Daripada retak orang apa semua kan. Okey Ustaz, macam anak-anak muda lah kan sekarang Ustaz. Mungkin minta pandangan Ustaz lah kan. Benda-benda berkaitan dengan hantaran Ustaz kan. Kalau tengok jumlah-jumlah hantaran sekarang kan, kadang-kadang buat anak muda ni macam tak pilih kahwin. Banyak betul hantaran kan. Betul. Jadi benda tu jadi dilema je lah untuk anak-anak muda yang tengah struggle mencari duit kahwin. Pandangan Ustaz lah. Okey, dia begini. Ini pandangan saya lah kan. Dia ada pro and kontra juga. Okey, kalau hantaran mahal, kita seorang lelaki itu dia akan susah mau membubar perkahwinan. Maksudnya dia mau cerai bininya tu dia akan pikir 2-3 kali tu. Banyak modal ni. Banyak modal dia mau 30,000 hantarannya ni dulu. Loan bank rakyat ni belum habis. Contoh kan. Jadi benda tu bagus juga sebenarnya. Tapi dari satu sudut, sebab adat pun dia dalam hukum fiqh ni adat pun dia main peranan juga. Kalau sudah memang adat kebiasaannya satu kaum tu begitu, kita diharuskan untuk ikut. Jadi bila satu adat tu hantaran tu kena ada. Sebab kalau tidak ada hantaran ni biasanya satu akan timbul fitnah. Walaupun sebenarnya tidak je besar, tapi akan timbul cakap-cakap. Kenapa anda ada hantaran tu? Kenapa buat biasa? Terlanjur. Orang kita begitu biasa. Terus terlanjur tu. Padahal orang mau tawaduk, orang mau bersederhana. Jadi untuk mengelakkan cakap-cakap ni, biarlah ada hantaran sikit tak apa. Cuma kalau tanya pandangan saya begini. Sebab hantaran ni dia akan pergi kepada ibu bapa sebenarnya. Yang kalau saya tengok lah. Sebab tu hantaran tu pergi kepada pengantin perempuan. Sebab tu paling bagus. Hantaran tu masuk pergi ke mas kahwin. Lagi bagus. Sebab apa bagus? Sebab pembubaran perkahwinan ni salah satunya khulu. Khulu ni pembubaran perkahwinan juga. Seorang isteri memberi semula dia punya mas kahwin tebusan, tebus mas kahwin itu beri kepada suami untuk suami itu untuk membubarkan perkahwinan dia orang. Ada tu dipanggil istilah khulu. Jadi contohlah kalau dia kahwin, mas kahwinnya 30,000. Rasa-rasa perempuan tu terpikir kan mau minta berpisah sama lakinya. Aku kena tembus mau 30,000 ni. Ada susah kan? Itu dibagi daripada perempuan kepada laki. Betul. Maksudnya sekarang pembubaran perkahwinan ni yang biasa kita tahu talak. Maksudnya kalau suami talak isteri, bubarlah perkahwinan, betul kan? Tapi ada beberapa lagi dalam hukum fiqh tu yang boleh membubarkan perkahwinan. Salah satunya khulu tadi. Maksudnya seorang isteri dia serah kepada suaminya mas kahwin, tebus supaya perkahwinan tu boleh dipisahkan. Jadi kalau contoh masa kahwin tu, mas kahwinnya 30,000. Rasa bininya tadi terfikir dia mau berpisah. Kan? Faham. Sama juga kita lelaki. Aku masa kahwin dengan dia, mas kahwin 30,000 nih. Belum habis lagi loan. Memikir kita kalau kita mau bercerai. Jadi benda tu menjadi pengikat sebenarnya. Walaupun tidak 100% solid, tapi sekurang-kurangnya itu antara faktor orang tak mau berpisah juga. Ini paksaan apa nih yang terpaksa lah. Jadi kan paling bagus kalau tanya saya, letak di mas kahwin.
Ataupun kalau kita nak mau bapak kita malu kan, letak tinggi mas kahwin, hantaran pun letak tinggi sikit. Sebab kita tahulah keluarga, dia minta 10,000, 20,000 tu untuk buat majlis. Iyalah, betul. Panggil keluarga apa kan? Kos lagi sekarang. Kos lagi kan. Kalau rasa macam keluarga tu okey, tak ada masalah, tinggikan di mas kahwin. Cuma mas kahwin ni di Sabah ni ditetapkan 100 minimal. Tak boleh bawah 100. Tapi letak angka lebih tinggi daripada itu lagi bagus. Ini pandangan saya lah. Sebab kalau kita tak buat begitu, orang akan senang-senang cerai. Aku dulu dapat dia bukan ada usaha mana pun cerai. Kan? Jadi pernikahan tu akan jadi mainan. Kan? Jadi benda-benda begini yang kita nak mau. Sama juga, ada satu kes yang sebelum ni pernah viral yang seorang lelaki pukul isteri sampai OKU tu kan. Satu juga saya kena tegur juga lah di sini, peranan wali. Wali penjaga. Bapak jaga anak, wali kepada anak. Kena jagalah anak, kena tengok dengan siapa dia kahwin. Jangan kasih kahwin tanpa kita tahu siapa asal-usul lelaki tu. Rupanya yang lelaki tu memang sebelum ni pun pukul bini yang sebelum ni. Suruh bini loan dapat duit, cerai. Sampai yang latest tu, yang terbaru tu, sampai bini tu OKU dikerjakan. Jadi benda ni boleh dielak kalau wali main peran. Jadi wali kena ni aja, peduli ustaz, dia yang pilih pak. Tak boleh gitu. Kita kena tanya kau siapa. Dalam Islam ni Nabi bagi tahu kalau kita redha kepada agamanya bagus sekali. Jadi kalau datang tengok macam tak beragama, kita boleh tolak. Begitu. Tapi wali hari ni apa jadi? Macam anak perempuan pula wali. Pak, aku mau kahwin sama dia, bapak pun okey lah nak. Ikut je. Ikut je. Itu silap. Jadi benda-benda ini kita kena bagi tahu masyarakat. Wali kena berperanan sebagai wali. Wali ni apa? Menjaga. Jadi kalau contoh kita jaga adik kita, maukah kita adik kita dipegang-pegang orang? Mesti kita marah. Atau adik kita, bang, bolehkah aku peluk lelaki itu? Peluklah kalau kau mau. Mana boleh kita cakap gitu? Kita tahu agama. Kita yang kena jaga dia. Jadi bapak dia kena jaga anak lah. Apabila dia sudah redha kepada seorang suami yang mau jadi suami kepada anaknya, baru dia serah. Baru berpindah amanah. Jadi wali kena ambil peranan. Jangan kita ikut anak perempuan. Ni banyak silap dah sekarang saya tengok. Macam orang bilang takut bini kan. Realitinya memang ramai takut bini. Macam bini jadi wali. Jadi benda ni kita kena perbetulkan balik. Mana kedudukan isteri di mana, kedudukan suami di mana. Jadi kita benda-benda ini kita kena kasih tahu masyarakat, perbetulkan balik. Jangan buat dia sampai satu kebiasaan. Kan orang buat lawak kan takut bini. Hakikatnya memang begitu sebenarnya. Ramai takut bini. Lagi-lagi macam kawan-kawan saya dulu bilang gangster apa kan, sekali kahwin ya Allah jadi tikus. Jadi takut bini kata Allah. Macam mana boleh jadi begini ni kan? Jadi faktor-faktor begini kita kena bagi faham kepada isteri. Kita yang kena ajar isteri. Isteri ni memang dia akan cakap balik. Kau ajar aku kau pun tak sembahyang. Kita sembahyang lah. Kita pertingkatkanlah ibadah kita sampai satu tahap bila dia tengok kita dia rasa segan. Tapi kalau kita pun Huru-hara juga, memang isteri tak akan hormat kita lah. Lagi-lagi mau kahwin dua, memang kena parang. Gitulah. Itulah. Okey Ustaz, kalau macam sekarang ni kan Ustaz, banyak juga kita tengok macam yalah orang-orang kahwin muda kan, umur muda kahwin kan. Tapi ada juga yang kadang macam benda tu tak bertahan. Mungkin banyak faktor juga kan. Jadi pandangan Ustaz macam mana satu lagi bagus Ustaz? Macam kahwin muda ataupun kahwin yang macam bila kau sudah bersedia? Bagus juga soalanmu ni. Sebab dia begini. Ini saya terfikir lama juga ni. Dulu kan zaman mama bapak kita tahun 50-an, 60-an, 70-an. Dia kahwin pilihan kebanyakannya pilihan mak bapak. Dan rate ataupun persen tu bertahan tu tinggi. Betul. Dan maksudnya seorang isteri tu dia akan hormat suaminya sampai mati. Dulunya. Sekarang ni kita yang pilih. Bila kita pilih bercerai, dia marah, dia maki pula bekas pasangan. Sedangkan dia yang pilih dulu. Jadi kan kalau begitu, bagus suruh bapakmu yang pilih kan. Kita balik kepada tahun dulu-dulu zaman datuk moyang kita. Ya. Jadi saya fikir balik, kenapa faktor ni jadi? Kenapa faktor ni kebiasaannya? Bukan dulu tak pernah bercerai juga. Cuma tak semacam sekarang ni. Kadang-kadang kahwin tu jadi macam bisnes.
kawin, nanti cerai, tuntut harta. Dia kan macam di Hollywood sekarang kan gitu, di Eropa. Jadi apa yang saya pandang sekarang? First, dia bermula daripada pergaulan sebelum kawin. Itu penting dalam agama. Dalam agama ni dia suruh kita jangan pegang dulu. Jangan buat dulu benda yang dilarang. Tapi kalau kita tengok sekarang apa jadi? Kalau sudah bertunang tu maknanya boleh sudah dulu berjalan. Dalam agama sebenarnya boleh, tapi ada ikhtilatnya lagi lah. Bukan maksudnya bonceng naik motor tengah malam baru hantar balik. Jadi hubungan-hubungan yang dilakukan sebelum kawin tadi sebenarnya dia sudah mengurangkan manisnya perkawinan tu. Itu punca utama yang saya tengok lah secara mata kasar lah. Kalau minta data memang tak ada lah. Tapi kalau kita tanya orang-orang ni, walaupun dia orang tak mengaku, hakikatnya sebenarnya betul. Maksudnya berlaku perbuatan-perbuatan yang dilarang sebelum kahwin. Jadi bila dia kahwin, manis sudah hilang. Akhirnya apa jadi? Bila sudah kahwin ni kan kita tahu sudah akan keluar kita punya perangai. Lama-lama benci, itu yang ada sampai setahun cerai. Yang seks nikah ni pun ada juga bercerai. Maksudnya tak kekal juga. Jadi faktor-faktor beginilah, walaupun banyak faktor lain, tapi antara yang paling besar faktor begini. Jadi nasihat saya kepada anak-anak muda ni yang mau berkahwin kan, jaga ikhtilat. Jangan dulu buat benda-benda yang dilarang sebelum kahwin. Tunang tu sebenarnya untuk perkenalan. Jadi dibolehkan bertunang untuk kita saling mengenal. Jadi andai kata tak berkenan boleh berpisah. Andai kata berkenan baru boleh nikah. Tapi dalam proses tunang tadi ada juga dia punya peraturan, adab-adabnya. Itu saya bilang tadi peranan wali pun kena main di sini. Ini kadang-kadang wali anaknya diambil. Tengok ya. Tadi tanya. Macam yang kita tengok World Cup baru-baru ni kan. Jam 3. Tengok berapa ramai budak perempuan duduk di kedai makan. Mustahil bini orang. Walaupun ada lah bini orang, tapi ramainya anak muda perempuan. Jadi macam mana wali boleh lepaskan anaknya keluar tengah malam dengan lelaki yang bukan muhrim? Jadi benda-benda begitu main peranan dalam perkahwinan. Itu belum cerita lagi terlanjur. Misalnya kan, lanjur kemudian kahwin dengan lelaki lain. Bila lelaki lain tahu, sudah tidak suci, kemudian diceraikan. Faktor-faktor begitu itu pun banyak juga jadi. Jadi nasihat saya kepada anak muda yang mau kahwin, dia bukan faktor dia kahwin muda atau tidak. Sebab Nabi pun galakkan kahwin muda. Ya, sebab muda ni masa untuk tenaga kita kuat kan. Kita anak-anak kecil tu kita boleh jaga. Kalau kita kahwin muda, nanti sudah masuk 50, anak sudah besar okeylah sikit. Kalau kita kahwin umur 50, anak baru setahun, patah pinggang kita juga ngayun anak ni umur 50. Jadi sebenarnya dia tidak ada kaitan kahwin lambat ataupun cepat. Yang paling bagus muda. Dan kebanyakan yang saya nikahkan sekarang pun yang tahun 2000 ke atas. Maksudnya 2005, maksudnya 20 tahun lah. 20 tahun, 21 tahun kahwin. Okey, tak masalah. Cuma yang saya cerita tadi itulah pergaulan macam mana. Dan bila kita dalam perkahwinan ni, kita kena faham, bila kita kahwin dia melengkapkan. Saya sendiri pun lepas kahwin baru saya mula sudah meninggalkan perkara-perkara yang lagu ni lah. Kan selalu lepak sampai malam apa semua tu. Bila kahwin, kita mula sudah buat benda-benda bermanfaat. Mula sudah cari ilmu, mengajar agama. Sebab kita tak mahu nanti anak kita tengok kita, kenapa bapakku begini, kenapa begini kan? Jadi benda-benda begitu kita kena jaga. Jadi bila kita kahwin awal, dia bentuk peribadi kita tu awal. Dan kita boleh jadi baik pada peringkat awal. Jadi bagus kahwin awal sebenarnya. Ya. Dan yang anak-anak muda sekarang ni ialah bila kahwin muda ni faktor utamanya darah muda. Sikit-sikit mengamuk, sikit-sikit mengamuk. Jadi benda-benda begini, sebab tu setiap kali saya nikahkan pasangan, saya akan pesan. Lepas dia baca taklid tu, saya akan pesan. Selagi mana kamu ikut Quran dan Sunnah, dengar cakap orang tua kamu, insya-Allah kamu akan bahagia. Sebab peranan mak bapak tu penting. Contoh kita rasa macam mau bercerai ke apa, kan jumpalah mak bapak lu minta pandangan. Sebab orang lama ni bila dia bagi pandangan, dia bukan masuk di kepala tu, terus pergi hati. Lama-lama kita pun terfikir, betul juga cakap mamakku, betul juga cakap bapakku. Dulu kita masa budak-budak, kalau mamak kita ke bapak kita nasihat kan kita mau dengar.
Ah, mama pun bebel je, marah kita. Tapi bila kita sudah kawin, ada anak, bebelan itu yang kita perlu sebenarnya. Dan dia akan masuk terus di kepala kita tuh. Kalau bilang mama kita, jangan kau anu bini punya, bagus di mertuamu, jaga mertuamu, jangan kau kurang ajar. Masuk dalam hati kita, pasti kita akan jadi baik kepada keluarga istri kita. Sebab bila kita sudah matang, baru kita dengar nasihat ibu. Kalau kita belum kawin, mana kita mendengar cakap mama kita, dimarah terus. Nah, kan sebab kita rasa kita ada benda lain yang kita mau buat, benda lain yang ibu bapa kita tidak paham. Sedangkan bapak bapak kita lagi paham kita daripada kita. Jadi untuk anak muda ni kawin cak. Yang penting bimbingan agama dengan bimbingan orang tua itu ya. Kalau tidak ada orang tua kita contoh sudah meninggal, pakcik. Ataupun orang-orang kawan-kawan kita yang lama sudah dalam bidang, yang sudah lama mendirikan rumah tangga, tanyalah. Jangan diikut orang yang lagi muda dari dia pula, memang hancur lah. Kan? Itu yang saya fikir lah. Betul. Ya sebab kita tengok juga kan macam sekarang ni banyak dilema-dilema begitu kan Ustaz. Jadi bila Ustaz berikan penerangan ni sekurang-kurangnya bukan saya saja yang belajar tapi semua juga penonton ya, kan untuk belajar juga benda-benda ginilah. Dan sebabnya benda ni dia melibatkan macam kes-kes yang penderaan apa semua kan. Jadi benda tu kita sebolehnya kita tak maulah dengar lagi kan. Betul. Sebab yalah bila kita mendengar pun benda tu jadi macam benda ni sepatutnya berlaku kan. Tapi yalah apa usaha kita untuk menyampaikan benda tu yang penting lah kan Ustaz. Yeah. Jadi Ustaz, selain daripada hal-hal pernikahan kan Ustaz, banyaklah sebenarnya yang kita dapat belajar malam ni kan Ustaz. Daripada sudut dakwah Ustaz macam di Tawau ni sendiri kan. Ustaz pergi banyak masjid apa semua kan. Jadi mungkin macam mana penerimaan orang-orang tahu Ustaz tentang dakwah ni? Macam adakah sesukar dahulu ataupun sekarang orang sudah mula lenient, orang macam sejuk sudah hatinya kan. Senang sudah menerima. Macam mana Ustaz tengok benda tu? Ini saya tengoklah, kita sebenarnya di Tawau ni kita beruntung. Sebab yang pertama, pembudayaan agama kita di Tawau ni memang luar biasa. Kita tidak sama macam di Pantai Barat. Sebab saya ingat dulu ada tahun 2000 berapa kata ya, perarakan Maulid Rasul bila buat di Tawau, sambutan luar biasa. Maksudnya dewan masyarakat tu penuh sudah. Ada lagi dari MPT belum berharap. Maksudnya mau beritahu terlampau ramai orang yang ikut perarakan Maulid Rasul. Sebab kita di Tawau ni memang agama memang kita bersatu lah. Dia punya sambutan tu agak memberangsangkan. Ya dia bukan maksudnya kita bilang di Tawau ni dah bagus, memang bagus dalam agama. Jadi mudah kerja kita. Dan di Tawau ni tengok siapa mana rumah yang tidak ada berzanji, mana rumah yang tidak ada selawat. Kalau mama kita sudah pencen dari kerja, ke mana dia mau pergi? Mesti grup selawat. Kan? Dan kalau kita kuliah-kuliah di masjid, kebanyakan orang mau dengar bab agama, fardu ain, Al-Quran. Sebab di Tawau ni memang begitu bagus dalam agama. Jadi mudah kerja saya. Masa saya masuk 2009 tu pun memang sudah orang-orang lama, ustaz-ustaz lama di Tawau ni memang sudah arkitekkan kaedah dakwah di Tawau ni. Jadi bila kita masuk kita sambung je. Buat saja. Ya, senang. Maksudnya bukan kita bila kita masuk Tawau ni kita kena fikir macam mana. Ada ya. Dia bukan macam di Pantai Barat misalnya kan, macam di Ranau, pedalaman yang orang tak tahu lagi beragama. Di Tawau ni pergilah mana-mana, insya-Allah di ceruk-ceruk tu insya-Allah ada juga orang yang paham agama. Jadi maksudnya mau beritahu betapa bagusnya kita di Tawau. Dan ini pandangan saya lah. Saya dulu saya mau mengajar Al-Quran. Tapi bila saya tengok terlampau ramai guru-guru dari kalangan ustaz dan bukan ustaz yang boleh ajar Al-Quran. Tengok hebatnya di Tawau ni. Kan di Tawau ni kadang-kadang ada orang yang bukan ustazah tapi dia boleh ajar mengaji di rumah. Sebab mau beritahu agama di Tawau ni penerimaannya dan pengamalannya dan pembudayaannya memberangsangkan. Jadi bila saya tengok ramai betul boleh ajar Al-Quran ni. Yang bukan ustaz, ustazah pun boleh ajar. Saya pindah pergi bidang lain pula. Bidang macam sekarang lepas saya baca ajar Quran tu macam terlampau ramai, saya pergi tukar lain lah pula. Tapi masih dalam agama lah. Saya masuk pula dalam sekarang ni saya ada ambil lesen lah untuk tulis wasiat. Sebab wasiat ni ada lah tapi tak ramai buat. Sebelum tu saya buat mutawif. Mutawif. Ceramah-ceramah di rumah orang, ceramah di kursus untuk orang yang mau pergi umrah. Tapi bila saya tengok pun makin ramai sudah mutawif.
Saya kata okey lah. Maksudnya mau beritahu betapa hebatnya di Tawau ni, perkembangan dakwah Islam tu sentiasa dapat sambutan. Semalam tengok berapa ramai orang turun selawat, program selawat tu kan. Jadi benda-benda begini di Tawau tak heran. Dan kita pun akan support. Bagusnya, sampai bagusnya tahap orang Tawau ni dengan Islam, kalau dia sudah buka, contoh dia sudah buka akaun di bank Islam, dia mau tutup tu dia rasa berdosa. Sebab ada nama Islam. Sampai tak begitu. Maksudnya mau beritahu kita ni di Tawau ni alhamdulillah tak ada masalah. Jadi bila saya jadi mutaif tu, saya tengok ramai saja yang mutaif, saya tinggal lah. Maksudnya ada sudah yang lagi ramai boleh cerita bab umrah. Saya pergi bab ni pula. Wasiat ni tak ramai. Bila sekarang saya tengok tak ramai lagi yang ambil wasiat ni lah. Ini pun antara satu ilmu yang saya rasa perlu kita usahakan belajar. Sebab ni antara ilmu yang pertama akan diangkat oleh Allah. Maksudnya bila ilmu tu hilang, yang pakar tu nanti akan dimatikan. Itu tanda akhir zaman nantilah. Jadi tidak akan ada orang yang pakar faraid. Jadi saya ke situ lah pula sekarang. Sebab memang bidang saya ambil syariah. Memang bidang yang belajar juga. Faraid ni memang saya punya bidang lah. Pas tu buat nikah tu alhamdulillah sebab memang saya di tauliah lah. Jadi apa sih bidang agama yang saya ceburi? Kebanyakannya semua ada di mana-mana tempat dan dia subur dilaksanakan. Mau ajar apa? Teranum, berapa ramai kori daripada Tawau. Kan? Maksudnya Al-Quran ni memang tak payah cerita. Di Tawau ni rata-rata semua boleh. Silap-silap kalau kita pergi pasar tu, tanya makcik tu, mungkin dia hafal lagi juzuk 30 daripada kita. Maksudnya mau begitu hebat tu kan? Jadi saya cuma cari siap mana lagi bidang-bidang agama yang kurang dapat perhatian, itu saya masuk ke situ lah. Jadi sekarang ni bab pengurusan faraid ni, ini yang saya utamakan sekarang. Sebab dah ramai buat. Jadi kalau mau tanya di Tawau ni, alhamdulillah kita kena berterima kasih kepada guru-guru lama kita, orang-orang lama kita yang membudayakan agama pada zaman dulu, ikut kesesuaian orang dulu. Jadi bila masuk kami di awal tahun 2000 dulu, kami sambung kerja orang. Dan bila masuk lagi 2026, masuk lagi guru-guru yang lebih hebat daripada kami. Dulu tahun 70-an 80-an berapa orang seorang kita boleh pergi Mesir, boleh pergi Jordan belajar. Kalau ada yang dapat sampai SPM dulu tu pun zaman bapak kita kira cemerlang lah tu. Jadi zaman tu SPM tu kita terbaik. Jadi bila zaman kami degree tu kira okey. Sekarang master PhD dah. Ustaz-ustaz yang datang ni daripada Mesirnya, di Tawau ni berapa orang daripada Jordan, Mesir, hebat. Ada yang hafal hadis. Jadi ini yang akan menyambung kelanjutan budaya agama kita di Tawau. Jadi di Tawau ni tak akan matilah agama. Kena lagi kita ni, belum lagi budaya daripada seberang. Orang-orang daripada Indon, kan kebanyakan guru agama kita pun dari Indon. Dan kebudayaan agama kita hari ini pun banyak daripada Indon juga sebenarnya. Cuma berasimilasi dengan kita sudahlah. Dan dia jadi budaya kita. Jadi bila datang pula dari budaya daripada orang seberang masuk lagi ke sini, dia membantu mengekalkan agama itu supaya di tahap yang baik. Jadi dakwah di Tawau ni kita tak payah risau. Sebab saya pernah jumpa satu pendakwa, almarhum Ustaz Fadli Yusuf. Ustaz Fadli Yusuf ni dia pendakwa di bahagian pantai barat lah, KK. Tawau ni dia tak masuk sangat. Sebab apa dia mau dakwah? Maksudnya beritahu Tawau ni memang okey lah. Walaupun ada lagi yang belum capai dakwah, tapi sekurang-kurangnya hendaklah dalam bentuk kritikal. Jadi Ustaz Fadli Yusuf ni, saya pernah lalu di Sapulud, balik daripada kuliah kan, saya simpan singgah di Sapulud. Di Sapulud tu kalau perasan ada satu jambatan gantung. Dari jambatan gantung tu kita akan nampak masjid di atas bukit. Jadi lepas saya sembahyang, saya tanyalah yang penduduk di situ. Saya kata, masjid ni dari tahun 80-an ya, sebab dia punya masjid tu macam masjid saya di Merotai dulu. Pakai kayu-kayu bulian. Jadi saya ingat tahun 80-an kali masjid. Sekali orang tu cakap, "Enggak, Ustaz, baru 2 tahun." Saya terkejut 2 tahun. Dia kata ada satu ustaz daripada Kedah, Ustaz Fadil Yusuf. Dia bawa sumbangan, masuk pergi sini, belikan papan, buat ni masjid. Dia bilang. Saya kata, ya Allah hebatnya. Dan saya pernah jumpa almarhum ni lah. Masa dia datang Tawau, dia telefon saya jumpa. Saya tanya dia, macam mana Ustaz buat masjid tu? Memang dia beritahu satu daripada mimpi lah. Dia datang, disuruh untuk datang, tapi pilih bahagian sana. Sebab di sana bukan je tak bagus-bagus sana. Cuma banding Tawau dengan sana, kita Tawau ni berkembang luas kita punya
agama. Kalau di sana sikit mungkin ada kurang sikit lah. Ya. Kan? Jadi pendakwa-pendakwa besar macam Ustaz Fadli pun memilih untuk masuk ke area-area Sapulut, Awawan untuk mengembangkan agama. Tapi daripada Kalabakan sampai ke Balong ni, tak payahlah kita risau agama. Semua ada dia punya pengaji-pengajinya yang hebat-hebat. Ya, sudah. Cuma kita ni, inilah satu juga masalah kita. Yalah, saya rasa benda ni dulu saya begitu. Contoh bila saya datang, saya rasa guru-guru lama ni semua tak sekolah tinggi, tak bagus. Saya bagus. Apa masalah? Dan bila datang lagi yang baru, dia akan ada pikiran yang sama. Ni semua ni belajar di Malaysia aja, ni belajar. Contoh itu biasa tuh. Jadi benda ni kita kena turun pergi lapangan, bergaul dengan orang, cuba terima pendapat orang. Supaya kita buang dulu sifat dalam hati kita yang rasa kita bagus. Jadi bila saya dapat benda tu, saya bergaul, saya pergi dengan orang-orang lama bercerita, baru saya tahu rupanya memang orang lagi hebat daripada kita. Kalau bukan semua orang lama ni yang buka dakwah di Tawau ni, hari ni kita mau mencantas balik tu susah. Karena itu kita tinggal lalu saja, arkiteknya dorang. Kalau sebab tidak ada dorang ni, walaupun sekolah tidak tinggi tadi, sengsara juga yang generasi seterusnya mau dakwah di Tawau. Jadi kita kena hormat orang lama, dan kita kena raihkan orang-orang baru. Sebab tu saya sekarang ni saya kurangkan tu saya punya kuliah-kuliah maghrib. Sebab pattern jemaah tak sama macam dulu. Okey. Dulu jemaah ni kalau bab fardu ain ramai lagi tak boleh. Kan zaman saya tu cerita bab fardu ain tu okey lagi. Zaman sekarang rata-rata semua pakar fardu ain. Jadi sekarang dia perlukan ustaz-ustaz yang boleh cerita dari kitab mana. Orang kita sekarang gitu. Ini dalil mana Ustaz? Tanya dalil lah. Dulu mana ada tanya dalil. Ini dalil mana Ustaz? Jadi saya rasa itu sudah berubah zaman. Diserahkanlah kepada ustaz-ustaz baru. Jadi saya sekarang lebih menumpukan kepada pengurusan ahli-wali agama di Tawau ni lah. Maksudnya sekarang ni saya punya objektif saya sekarang, penumpuan saya mau kumpul ustaz ni. Lepas tu kita bermuzakarah sesama ustaz untuk selesaikan masalah-masalah agama yang secara umum. Supaya nanti bila kita pergi ke masjid mengajar, semua ustaz ni sama dia punya jawapan. Tak ada yang bertemu. Standard semua. Kita masih standard kan. Itu saya punya objektif lah dan sudah berjalan selama 3 tahun lah. Cuma kita mau mau buat tu diambil masa panjang sikit lah. Sebab bukan senang untuk kita create benda ni kan. Ambil masa bertahun juga lah, saat kita pun baru start 3 tahun. Yang penting saya sudah mula ke situ. So saya tengok yang lain, orang lain boleh buat. Jadi benda ni orang tak buat lagi. Jadi saya lah yang usahakan buat dengan pengalaman saya berada lama dalam pengurusan ahli Islam kan. InsyaAllah sikit masa lagi, insyaAllah kita boleh sudah di Tawau ni akan ada satu program ustaz berkumpul, berbincang bab-bab halal agama, kemudian sampaikan kepada masyarakat secara sama dan seragam. Itu saja. Sebab sekarang ni pun ustaz-ustaz ni tak je bergaduh sangat sebenarnya, tapi anak murid. Guruku begini, guruku begini, lasas nampak seolah-olah ajaran agama Islam ni bergaduh-gaduh. Padahal tak ya. Beza pendapat tu biasa dalam agama. Kalau kita belajar kitab fiqh pun banyak pendapat ulama berkaitan satu isu. Cuma kita mau standardizekan tu saja. Itu yang kita perlukan kepada muzakarah ustaz-ustaz. Itu saya punya objektif sekarang lah dalam bidang dakwah saya sendiri. Itu yang saya fokus sekarang lah. Okay, Ustaz. Macam Ustaz cakap tadi, orang-orang lama ni penting Ustaz. Jadi figura lah ataupun role model Ustaz lah. Kalau macam di Tawau ni kan banyak kan kita Ustaz-Ustaz ni. Siapa yang Ustaz rasa macam dijadikan rujukan ke? Okay, kalau di Tawau ni kita ramai. Daripada orang lama dengan orang baru. Banyak saya punya idola. Cuma yang satu ni dari segi pengurusan, kalau saya anggap dia sebagai mentor dan guru saya, Ustaz Amin Nasir lah. Okay, Ustaz Amin Nasir ni dia penyilia kafa. Tapi cara dia bekerja macam seolah-olah dia tu pengarah Jakim Sabah. Cara dia, style dia kerja tu, sehingga kan dinampak hasil usahanya tu oleh pengarah Jakim di Putrajaya. Dan dia ni satu-satunya ustaz dari Tawau, dari Sabah, yang dapat tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Tokoh Maulidur Rasul atau tokoh Ma'al Hijrah, saya tak ingat. Tahun 2021 atau 22 atau 23, Ustaz Amin Nasir. Maksudnya mau beritahu ada orang Tawau ni dapat tokoh Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Biasa kita dengar orang dari Selanjung, ada dari Tawau.
Ustaz Amin Nasir. Ustaz Amin Nasir masih sehat lagi sekarang. Sekarang dia jadi pengurusi pertubuhan PKBS lah, pertubuhan komuniti Bugis Sabah. Itu antara orang lama, ramai lagi sebenarnya. Kalau yang macam ustaz muda-muda ni yang dari pondok-pondok ni. Tu macam Ustaz Ashrul. Ustaz Ashrul kan. Yang kalau berceramah tak payah tengok teks sebab semua dalam kepala. Betul. Ustaz Musabir. Ustaz Musabir ni kalau bab fiqh saya tanya dia kalau saya malas. Kita ni sudah malas baca, kita tanya dia. Betul. Dia ni macam 24 jam duduk dengan kitab. Sebab kadang kalau saya tanya dia gambar terus. Ustaz, kitab tu cakap begini. Saya kata, macam depan kitab terus dia ni. Ini yang generasi muda lah. Jadi kalau mau kata idola ramai, sangat ramai. Dan ada satu lagi lah, ini figura saya juga. 2013 masa kami urus jenazah anggota keselamatan yang gugur di Sempurna tu. Ada satu figura ni, dia bukan ustaz, tapi dia pemimpin tawau, almarhum Dato' Taufik. Ini memang saya idolakan betul dia. Sebab apa? Masa kami urus jenazah tu, kami dapat info jenazah ni mesti dalam perjalanan. Bila dapat info tengah hari. Tapi jenazah sampai pergi hospital tahu bila? 7 petang. 7 malam, 7 malam. Kalau kita di Sabah ni 7 malam lah. Kemudian di postmortem dekat-dekat jam 10, jam 12 tengah malam je baru kami boleh urus. Dan almarhum Dato' Taufik ni, dia ada di situ dari petang urus jenazah, dan dia yang sponsor pengurusan jenazah tu. Beli kain kapan dia suruh, dia bagi duit, dan dia ada urus sampai jenazah yang terakhir. Solat pula bawa pergi masjid IPD Tawau. Dia ada di situ solat bersama-sama. Kemudian sampai hantar jenazah tu, ada satu jenazah tu almarhum Sarjan Salam yang dikebumikan di Watu 15. Arwah Dato' Taufik pergi sampai sana. Jadi ini figura yang saya rasa saya tetap akan kenang selama. Sebab almarhum Dato' Taufik ni dalam bab agama memang dia tak fikir. Masa saya di IPD dulu pun kadang-kadang kalau kita minta sumbangan dengan dia, tak pernah bawa 2,000. Dia akan bagi kalau bab agama. Ni kalau mau tanya figura yang saya ni, ini almarhum Dato' Taufik. Memang orang yang tawaddu, yang kalau orang kritik dia tak marah. Ini almarhum Dato' Taufik. Ini yang saya cuba amal juga lah macam yang dia buat. Cuba kalau boleh tak marah. Saya ni pemarah-pemarah juga kan. Bila saya ingat dia, saya mau buat macam memang tak boleh. Tapi saya idolakan lah. Saya masa urus jenazah tu, pagi tu saya penat, saya balik tidur tu lah. Tapi arwah Dato' Taufik ni sampai ke kuburan, sampai petang baru dia balik. 24 jam mengurus jenazah. Jadi saya rindu juga lah sosok tubuh almarhum kan, sebab kehebatannya tu. Itu dari pimpinan. Daripada ustaz tadi macam Ustaz Amin, ustaz-ustaz yang saya sebutkan tadi. Dan ni yang kita selalu lupa, orang-orang lama iaitu orang-orang tua. Ini kita selalu lupa ni. Kadang-kadang kita raikan ustaz, kan? Kita raikan YB, tapi kita tak raikan orang-orang tua ni yang selalu hadir dalam apa saja majlis-majlis keagamaan. Ini pun orang-orang yang penting sebenarnya. Walaupun kita tak kenal namanya, tapi dia sentiasa ada. Kita ni kadang-kadang dipanggil baru datang. Dia tak dipanggil pun dia datang. Orang-orang ini kita kenal orang. Dan ini orang-orang yang saya tak dapat sebut namanya, saya terlampau ramai. Dan ada yang sampai hari ini masih ada lagi ikut program-program ini. Ini yang saya kalau saya jumpa, saya cium tangan. Sebab saya mau jadi macam orang. Maksudnya dalam apa keadaan, bila ada bab baik, hadir. Ada meninggal datang, ada majlis kahwin datang, akikah datang, ada majlis ini datang, agama, semua datang. Kita ni kadang-kadang yang dikenal baru datang, tak kenal tak pergi. Memilih juga. Jadi itu yang saya mau. Maksudnya tahap kerohanian yang begitu yang paling penting sebenarnya. Kita pergi raikan semua yang ada di tawaf. Sebab itu tawaf paling utama sebenarnya. Bukan yang ustaz-ustaz yang kita nampak figuran ni ustaz saja. Pengamal kepada yang disampaikan oleh ustaz-ustaz tadi itu, ini orang tua ni tadi. Ini juga antara yang menjadikan saya berfikir juga lah. Maksudnya aku ni cakap begini, kalah aku sama orang tua. Orang tua ni aku cakap gini, besok aku tak datang pun dia tetap datang. Jadi orang-orang ini pun kita jangan lupakan.
Yang saya sebut macam pengaji, haji, pakcik, yang datang kadang-kadang tak juga kita nampak dia ni kaya, tapi sentiasa ada, itu kita hargailah orang-orang itu. Itu semua membawa berkat. Cuma berkat ni kita tak nampak. Kalau kita nampak, saya rasa semua orang ni kita akan layan macam YB. Kan? Itu yang saya nampak lah. Baik. Okey, baik Ustaz. Dah sedar Ustaz, masa jam sudah kita. Jam dah? Alhamdulillah. Banyak cerita kita hari ni kan Ustaz. Terutamanya bab agama lah kan. Sebab dia lah, benda ni kadang macam ya kita selalu dengar di masjid agama semua kan. Tapi kita bila ada platform-platform begini kita kena masukkan juga Ustaz. Betul. Supaya orang tengok, orang dengar kan. Jadi orang dengar ni tak kisahlah di mana-mana kan Ustaz. Ya Ustaz, jadi mungkin sebagai kata-kata terakhir Ustaz kepada masyarakat di luar sana, terutamanya bab agama ni jangan pernah kita asingkan dalam kehidupan. Jadi mungkin daripada Ustaz sendiri lah. Daripada saya begini, tak salah kita jadi orang biasa. Ada orang dia mau belajar agama ni supaya dia nampak pandai, dia nampak bijak. Dalam kita belajar agama, bukan agama saja, apa-apa yang kita buat, tak salah kita jadi orang biasa. Maksudnya kalau kita dalam kelas tu, tak nomor satu pun tak apa. Tak di belakang pun tak apa, di tengah-tengah pun okey. Maksudnya jadi orang biasa lah kita. Tak salah menjadi orang biasa. Jadi orang biasa ni apa dia buat? Dia jumpa orang tinggi pun dia layan okey. Dia jumpa orang rendah pun dia layan okey. Jangan kita anggap kita orang besar. Nanti kita mau berkawan sama orang-orang besar saja. Yang kecil-kecil kita tidak mau nampak. Jangan juga kita mau jadi orang kecil. Nanti dengan geng-geng kecil kita aja kita mau, dengan orang besar kita kutu. Jadi tidak salah jadi orang biasa. Yang boleh berkawan dengan orang atas, yang boleh berkawan dengan orang bawah. Itulah dakwah. Dan kita dalam dakwah ni bukan kita ambil daripada ustaz-ustaz saja, tapi kita ambil daripada semua lapisan masyarakat. Saya tadi terfikir, masa saya datang sini saya terfikir berkenaan dengan seorang tokoh, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni kan bagus ceritanya kan, dia raikan ibunya, khidmat ibunya. Lepas tu dia ada penyakit lah, kalau ikut riwayat tu dia ada sakit sopak kan. Maknanya kalau Uwais Al-Qarni itu ada sekarang, mungkin Uwais Al-Qarni ni orang biasa saja. Mungkin dia penyapu sampah kan di Tawau ni. Mungkin orang-orang yang kerja kontrak biasa kan, ataupun orang-orang yang biasa. Tapi macam mana di sisi Allah SWT? Rasulullah, sampai Rasulullah bilang kau cari nih kalau aku tidak ada nanti. Sebab sahabat tidak tahu siapa Uwais Al-Qarni. Tapi namanya sudah sampai di surga. Jadi kita mau begitu, kita mau jadi orang biasa. Tapi kita ambil semua yang Allah hantar kepada kita ni, kita jadikan kita punya pembelajaran. Datang budak-budak, jangan kita bilang kau budak-budak, apa kau tahu. Dan kita kena ingat, perjumpaan kita ni tak ada kebetulan. Kan? Kalau kita perasan kan, daripada kita sekolah rendah, menengah, sampai tahap kerja, tetap kita akan jumpa orang yang kita suka dengan tak suka. Tetap di mana saja, tetap begitu. Saya ada 6 formasi selesai bertukar di jabatan kerajaan. Jumpa semua. Apa hikmahnya yang Allah mau kasih tahu kita? Daripada orang yang tak baik itu, kita belajar sabar. Daripada orang yang baik tadi, kita belajar supaya kita meningkatkan amal. Jadi semua ni ada fungsi, bukan saya saja. Walaupun sakit hati juga kita dengan orang yang kita tak suka ni, tapi dengan orang yang kita tak suka ni yang akan bagi tahu kita apa keburukan kita. Betul. Kalau kawan kita mana dia mau cakap kan. Tapi kalau orang yang buruk, tak bagus tu jahat mulutnya. Kita pun semua dijaga ya. Kita pun ya Allah memang jahat mulutku ni. Dengan tegurannya kita insaf. Jadi sekarang persoalannya macam mana kita mau layan benda ni. Kita kena usaha lah. Mindset kita kena ubah lah. Jangan kita mau kawan dengan orang kita suka sih ya. Macam saya cakap tadi, kawan sama orang besar sih, mau YB sih, mau ketua kampung sih. Yang kaya jadi kawan, yang miskin tak mau. Jangan gitu. Sebab semua yang datang oleh hidup kita ni Allah berikan setiap hikmah untuk kita belajar. Jadi kita belajar. Itu seorang dai. Dai ini bukan ustaz siap. Man qala la ilaha illallah fa huwa dai. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia pendakwah. Jadi kita berdakwah ikut kita punya aras lah. Macam saya ustaz, pergi masjid, pergi sana, pergi sini semualah. Tapi macam kamu, contoh macam tahu gini punya admin, dakwah melalui medsos, tak ada masalah. Jadi kita berfungsi atas kapasiti masing-masing. Yang penting tadi, tak salah menjadi orang biasa. Itu saja.
Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz Ya, atas terima kasih. kelapangan masanya hari ini. Kita dapat orang cakap perkongsian lah ya. Orang bilang dari segi banyak benda kan, banyak aspek kan untuk kehidupan. Betul. Yang perlu kita amalkan lah. Jadi sebenarnya macam yang Ustaz cakap tadi, pertemuan kita bukanlah orang cakap sia-sia kan. Semuanya sudah dirancangkan dan ada orang bilang ada hikmahnya tersendiri. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ali atas kelapangan masa untuk bersama dengan kita di podcast Duduk Dulu Bah Bayi Tawak ini. Dirasa itu sahaja untuk kita pada malam ini. Semoga apa-apa yang bermanfaat kita letakkan, masukkan lagi dalam diri kita untuk kita menjadi insan yang lebih berguna insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton, yang follow kita daripada episod pertama sampai lagi ke episod kali ini. Kemudian mana-mana yang sudah bagi cadangan, yang bagi komen dan sebagainya, terima kasih di atas sokongan. Semoga ada lagi episod-episod yang akan datang dengan siapa lagi tetamu-tamu jemputan, itu nantikan. Dan apa yang paling penting, semoga dengan platform ini dapat berikan lagi banyak manfaat kepada masyarakat-masyarakat di luar sana. Sekali lagi terima kasih Ustaz Ali. InsyaAllah jumpa lagi. Bye bye dan assalamualaikum.